Okey, beliau pernah bekerja dengan syarikat Courier Service selama 9 tahun. Okey. Kemudian dengan syarikat multinational logistik di Jepun selama 18 tahun. Okey, dari eksekutif hinggalah menjadi pengurus cawangan. Pada tahun 2013, beliau buat keputusan untuk bina perniagaan Amway sepenuh masa. Beliau mencapai Pink Diamond pada tahun 2014, menikmati hidup bebas, masa dan keuangan. Dan kini beliau dah buat bisnes Amway, menjalankan perniagaan Amway selama 20 tahun. Sangat amazing, sangat hebat kan? Okay, tanpa melengahkan masa, boleh tak saya nak kita semua bangun kan, kasih exercise sikit, dah 1.5 jam duduk kan. Bangun dan beri tepukan yang paling kuat untuk Diamond Khairul Anwar. Bangun. Tepuk tangan sangat kuat. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anda hari ini? Hentikan tepukan pengurus sekali boleh tak? Alhamdulillah ramai ya. Saya tengok tadi orang baru pun ramai. Siapa yang first time sampai hari ini? First time sampai. Lagi 3 orang je, 4 orang. Ada lagi tak yang baru? Ramai ya. Tepukan pada kawan-kawan baru kita boleh tak? Okey, jadi alhamdulillah hari ini baru aja saya nak share sikit lah pengalaman dalam perniagaan ni. Dah lebih 22 tahun kan. Jadi kenapa kita masih lagi kat bisnes ni dan masih kekal lagi dalam perniagaan. Okey? Jadi yang paling penting kita kena faham, bila buat perniagaan ni mudah ke susah? Susah kan? Cabaran banyak tak? Banyak. Luar ke dalaman kita? Dua-dua ada. Dalam ada, luar pun ada. Dalam tu yang kecil sekali dalam hati kita tu kan. Aku boleh ke, betul tak? Betul. Perasaan macam tu tak sekarang ni? Sebab dulu saya pun macam tu juga. Saya rasa boleh ke buat bisnes, sebab kita buat perniagaan, pekerjaan lain kan, bidang pekerjaan lain kan. Kita tahu dah kerja kita nak tukar pada bidang yang berbeza. Tapi sebenarnya boleh. Okey, yang penting kita nak atau tidak. Jadi insya-Allah ni abang cuma nak share tentang bagaimana abang kekalkan momentum ni selama 20 tahun dalam bisnes ni, dan kenapa masih dengan bisnes ni lagi. Sebab kita tengok kadang-kadang ramai orang kat luar setahun 2 tahun dah hilang dah. Betul tak? Sebulan 2 bulan dah tak ada dah dalam perniagaan tu kan. Jadi sebenarnya bila kita nak kekalkan momentum ni, kita kena tahu, okey, kenapa kita kena sentiasa berada dalam perniagaan ni dan kenapa kita sentiasa perlu buat bisnes ni. Jadi yang paling penting kita kena faham, nak kekalkan momentum ni, yang paling penting kita kena tahu definisi momentum. Apa definition momentum tu sendiri? Kalau anda tengok, kuasa atau daya yang mendorong pergerakan sesuatu untuk terus bergerak tanpa henti. Jadi kalau buat MK ni, kalau berhenti pun jadi mati lah kan. Macam kita kerja lah, tak kerja sebulan 2 bulan pun jadi kan, teruk kan. Jadi maknanya hari ni apa-apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita, perlu tak momentum ni? Perlu momentum. Jadi momentum ni amat penting untuk kerjaya kita ataupun untuk bisnes kita hari ni. Kedua-duanya memerlukan momentum. Okey? Jadi kalau kita tengok momentum, contohnya kalau kata kita nak tolak satu macam kubah salji ni lah, seorang-seorang boleh tak? Tak boleh. Jadi kita kena ada satu team kan untuk buat pergerakan tersebut. Contohnya, jadi kalau saya katakan hari ni kan, apa saja pergerakan yang kita nak lakukan ataupun untuk kita dapatkan momentum, sebenarnya kan kita kena bermula dengan satu tindakan kecil dulu. Jangan fikir, jangan nampak orang-orang yang dah berjaya. Tak, tengok kita sekarang. Sebab anda kena lihat orang yang dah berjaya ni dah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kan. Tapi kita yang baru nak bermula ni macam mana? Betul tak? Jadi tindakan yang kecil ni macam mana? Maksudnya kan kita kena fikirkan, apa tindakan pertama, langkah pertama untuk aku buat dalam perniagaan ni. Apa benda yang patut aku mulakan sekarang ni? Contoh macam tu lah. Jadi jangan fikirkan apa yang aku nak dapat lagi ni. Fikirkan apa yang kita kena mulakan dulu. Jadi alhamdulillah permulaan yang cukup bagus hari ni, anda hadir kelas ni. Satu tepukan pada semua. Sebab ini tindakan yang paling minimum sebenarnya. Sebab nak hadir dalam kelas ni bukan senang, betul tak? Hari ni hari Ahad, banyak tak kenduri?
Banyak kenduri kan, banyak orang jalan-jalan di bawah, banyak cuti panjang kan. Bayangkan hari ni anda masih berada kat sini. Bermakna anda dah mulakan satu tindakan yang sekecil-kecil untuk hadir dalam kelas yang macam ni. Okey? Dan kalau kita faham kenapa ni kita hilang momentum, bagi anda yang dah buat bisnes ni ataupun momentum kita kurang hari ni, kita kena faham yang pertama sekali adalah bergantung kepada semangat kita. Semangat kita dalam momentum perniagaan ni. Kalau hidup kita boleh teruskan bersemangat, kenapa dalam bisnes kita tak boleh bersemangat? Kan? Jadi kita kena faham berapa persen. Rasa susah tu buat perniagaan ni senang, susah tu biasa, betul tak? Bekerja pun hari ni susah kan? Jadi kenapa kita terus kerja juga? Tak ada pilihan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hari-hari kena marah dengan bos, pergi kerja juga tak? Pergi. Tetap pergi kan? Sebab komitmen kita. Nampak tak? Jadi boleh tak anda letak sedikit komitmen, semangat tu mesti ada dalam membina perniagaan ni. Dan kita jangan hilang fokus sebenarnya. Sebab kita tahu cabaran luar dalam ni cukup banyak kan. Dan yang kedua bergantung kepada sumber kewangan juga. Kadang-kadang nak buat bisnes tapi dari segi kewangan tak ada. Betul tak? Jadi saya nak tanya, buat MBA ni perlu modal besar tak? Tak perlu. Kalau cakap MBA ni nak perlu berpuluh ribu, beratus ribu, memang benda tu takkan berlaku dalam kita punya Suda FC sebenarnya. Bukan pada sistem Suda FC, boleh tak? Sebab kita dah didik, ajar cara yang betul di mana kita lebih tukar kepada konsep tu sendiri. Cara macam mana kita nak bina bisnes dengan konsep prosumer, pengguna kan. Jadi saya sendiri mula buat bisnes ni modal RM300 je. Jadi 300 kita tukar apa yang kita pakai dekat luar kepada kedai yang ada dalam bisnes kita ni. Itu je yang saya buat. Dan alhamdulillah hari ni kita duplicate kerja tu. Dan hari ni kan cuba bayangkan, jualan sebulan lebih pada juta lebih kan. Tiap-tiap bulan dapat juta lebih sale tanpa buat apa-apa, best tak? Jadi kita buat perniagaan kat luar nak dapat sejuta punya sale, berapa banyak kita kena commit dengan staff, betul tak? Dengan kedai dia kan, dengan pekerja yang kadang-kadang menyakitkan kepala kita. Jadi ini semua yang saya katakan berbeza dan kadang-kadang hari ini kenapa kita kurang dari segi hilang momentum ni, sebab kita tak datang kelas sebenarnya, tak datang belajar kan, tak fokus bahawa kelas ni penting. Kalau nak tanya saya lah, antara banyak-banyak nak buat bisnes MBA ni kan, mana paling penting? Kita cakap kita belajar tentang 5M kan, 5M yang anda tahu tentang mengguna, menjual, contoh penaja kan, memberi khidmat dan juga majlis ilmu. Sebenarnya majlis ilmu tu duduk nombor 1 dulu. Sebab kebanyakan orang dia letak kat bawah, dia nak mula bisnes, tak ada ilmu, apa jadi? Tak bungkus. Betul tak? Kita rasa MBA susah, MBA mahal, benda tu sebab knowledge tu tak ada. Jadi knowledge penting, ilmu penting. Seperti saya kata tadi, tak penting apa yang anda perlu buat, yang penting anda datang belajar dulu. Okey? Dan kalau kita lihat lagi dari segi momentum ni, dia bergantung kepada kita juga. Kadang-kadang bila kita kat atas, macam mana semangat kita? Excited tak? Mimik excited tak? Bila semangat kita capai matlamat, excited betul tak? Tengok MC, tepuk kepada MC kita, boleh tak? Wah, ini sama kala dengan Sarah. Sarah yang camping juga terbalik Okey, jadi kita ambil contoh momentum ni, kadang-kadang kita kat bawah, kadang-kadang kita kat atas. Betul tak? Kalau dululah zaman Abang Noor bina perniagaan MBA ni, bila momentum kita tengah down, memang biasa down dalam bisnes apa biasa. Tapi kalau momentum kita tengah down, selalunya siapa yang you all cari? Cari upline, cari mentor kan. Jadi ini yang kita kena faham. Kadang-kadang kita cari orang yang salah, cari orang yang tak tahu pun ataupun tak pernah membuat bisnes ni. Itu yang menyebabkan kita hilang dalam bisnes. Jadi kita kena ingat hari ni, okay, you are your energy. Maksudnya hari ni kita, kekuatan kita ni adalah diri kita sendiri. Okay, tak ada orang luar yang boleh bagi kelebihan tu. Maksudnya Allah dah bagi kelebihan tu pada anda, anda gunakan kelebihan tu untuk bertindak. Raise your standard. Apa maksud raise your standard? Tingkatkan standard ataupun kehidupan anda hari ini. Apa yang kita nak? Tingkatkan keyakinan kita hari ini dalam membina bisnes ni. Jadi kalau nak cakap tentang raise of standard ni, sebenarnya kita nak semua tak ni? Semua kita nak, betul tak? Kenapa kita berada hari ni? Siapa setuju dengan saya? Antara banyak-banyak ni, ada benda yang saya nak, sebab tu saya ada kat sini. Tepukan pada semua. Sebab betul, ini semua menyebabkan hari ni kita perlukan plan B. Betul tak? Betul. Kita perlukan satu bisnes lain selain pada kerjaya ataupun perniagaan yang sedia ada hari ni.
Sebab orang kata hidup hari ini keras, betul tak? Sangat-sangat keras. Bukan keras saja, sangat-sangat keras, betul tak? Dan anda tahu tak 2025 yang nak datang ni lagi-lagi keras sebenarnya. Jadi kalau kata kita tak buat persediaan daripada sekarang, maknanya kan anda akan menghadapi ke semua masalah yang saya tulis ni. Dah confirm masa dengan family tak ada. Dah confirm kewangan, gaji yang ada ini tak cukup nak tampung kehidupan kita hari ini. Kan? Dah confirm pelajaran anak-anak besok pun kalau nak pergi extend ataupun nak pergi further study pun kita kena fikir 100 kali mana nak cari kos. Betul tak? Betul. Jadi benda-benda ni yang sebenarnya bagi saya kita perlu buat. Raise your standard ni maksudnya kan keluarkan kelebihan yang anda ada hari ini untuk keluarga anda, untuk masa depan anda. Okey, jadi pilih kat mana yang menyebabkan anda kena buat bisnes ni, lihat kat sini dan letakkan itu sebagai satu saya punya big why. Alright? Dan kita tengok your need overcomes your needs overcomes your fear and let's do them to be different. Maksudnya ni kan, kita punya need, kita punya kemahuan ataupun apa yang kita nak tadi sebenarnya kan akan mengatasi Ketakutan. apa yang kita takut sangat tentang bisnes ni. Apa yang patut kita buat sebenarnya dalam perniagaan ni. Dia akan mengatasi segala-galanya. Sebab tu nak jadi different ni bukan senang. Sebab hari-hari kita tengok orang pergi kerja, betul tak? Kita tengok orang pergi kerja. Kita tengok kalau tengok the world is full of the ordinary people. Maksud ordinary people orang yang dah selalu kita tengok orang kerja biasa tak? Jam biasa tak? Biasa. Kenapa kita tak nak keluar daripada Kebiasaan. environment, suasana yang macam tu? Saya ingat waktu saya bekerja waktu saya bekerja selama 27 tahun dengan syarikat Jepun kan, sebenarnya kan pagi-pagi pergi kerja kan, pertama yang saya fikir apa problem aku nak kena solve hari ni. Nampak tak? Ada tak orang yang macam saya? Tiap-tiap hari fikir apa yang aku nak kena solve ni, apa yang aku nak kena menghadap dengan bos ni, apa yang nak jawab, betul tak? Tapi ni pernah tak bos tanya masalah kita? Tak. Problem kita siapa yang nak solve? Sendiri. You sendiri. Nampak tak? Jadi hari ni kita kena be different. Jangan jadi ordinary people. You kena jadi extraordinary. Orang yang luar biasa. Okay? Daripada kebiasaan. Jadi kalau kita jadi orang yang biasa atau orang yang kebiasaan buat kerja kat luar sana, kita akan dapat hasil yang biasa-biasa. Tapi kalau anda jadi extraordinary hari ini, saya yakin anda akan dapat sesuatu yang anda takkan dapat seumur hidup anda bekerja. Itu yang sebenarnya ada dalam perniagaan MBA. Jadi hari ni tak usah kisahlah. Kalau bila kita nak buat bisnes ni kan selalunya apa yang akan jadi halangan yang terbesar? Kata-kata orang kat luar, betul tak? Cakap-cakap negatif orang kat luar kan. Selalu saya kata waktu mula-mula saya nak bina perniagaan, orang tanya saya, you dah level ni pun you buat lagi bisnes jual sabun ni? Agak-agak you rasa macam mana? Nampak MBA jual sabun ni? Kan nampak jual sabun, betul tak? Tapi sebenarnya bukan jual sabun. Dia jual impian. Apa yang you nak sebenarnya dari hidup dia? Itu yang ada, bukan sabun. Sabun tu cuma orang kata nampak tools kan. Tapi yang selebihnya impian, kehidupan kita, cara yang macam mana you nak kan. Itu yang ada dalam MBA sebenarnya. Jadi kalau kata kita faham hari ni, kita kena ada strong mind. Sebab ramai, kalau anda keluar untuk orang baru hari ni, anda keluar hari ni, anda cakap, hari saya dengar tadi Dabarema baru cakap kat belakang, Diamond Eddy cakap tadi, memang excited nak buat. Balik orang pertama anda jumpa kan, pasangan anda lah contoh. Bagi tahu nak buat MBA kakak rasa macam mana? Bayarlah. Bayarlah tak bayarlah, betul tak? Sebab, kenapa? Sebab dia tak ada kat sini. Kita seorang-seorang datang, kita nak ubah hidup tapi kadang-kadang tersangkut kat situ. Nampak tak? Jadi benda-benda ni kita kena clearkan dulu sebelum kita boleh mulakan bisnes. Selagi mana ada halangan, cabaran yang macam ni, kejayaan susah nak dekat dengan kita. Jadi kita kena fahamkan bahawa bila kita nak buat benda yang elok ni memang selalunya akan banyak halangan, banyak cabaran. Betul tak? Saya ingat kata-kata upline saya dulu, bukan bagi kita punya Diamond Direct Abang Jalil, bukan bagi Abang Jalil boleh tak, dia bagi tolong pada saya ni hari ni. Dan dia pernah kata, dia kata, Noah, kalau you hari ni you nak ajak orang pergi ngaji dengan ajak orang pergi pamfair, mana orang nak pergi? Pamfair. Ngaji tak apa, kemudian berkuliah lagi panjang lagi masa kan, pamfair esok dah tak ada dah. Dia kata macam tu. Saya fikir balik apa maksud dia. Maksud dia hari ni, bila kita nak buat sesuatu yang baik hari ni, kita nak cakap benda-benda yang baik, nak ajak orang ke arah kebaikan, memang banyak penolakan.
Kita nak ajak orang dalam bentuk keseronokan, ramai tak yang nak pergi? Aman. Ramai. Tapi kita kena ingat satu pepatah. Kawan biar 1000 kan? Kasih biar 1, betul. Tapi apa yang saya nak sentuh hari ni kan, kawan masa sakit, masa senang dengan masa susah, mana you all senang nak cari? Senang, betul tak? Masa susah? Semua hilang, semua lari, betul tak? Jadi itu yang kadang-kadang saya fikir balik, tak kisahlah orang nak cakap apa pun, kita tahu bila kita susah besok, siapa di sekeliling kita yang ada. Jadi kita kena buat keputusan. Jadi yang paling penting, bila kita nak kekalkan momentum kita macam mana, yang paling penting kan, kita nak sustain ni. Yang pertama sekali, hari ni anda belajar 10% je tentang produk. Tadi kita dengar Dr. Fazli kan, kita dengar Mayang cakap tentang artistry contohnya kan, dan kita dengar pula kat belakang tu tentang OPP hari ni kan. 10% you dapat, dan 10% lagi adalah galakan daripada orang yang bawa anda kat sini, upline anda kan, bagi motivation, you boleh buat semua kan. Tapi tindakan untuk anda berjaya bukan orang di sekeliling anda tau. 80% datang daripada diri kita. Sebab tu yang paling penting, momentum kita kena jaga. Setiap pagi pergi kerja, nak pergi kerja ada momentum tak selalu? Siapa yang tak ada momentum? Masuk di sini tak ada momentum lah kan? Hari Jumaat momentum dia laju sikit. Itu normal, sebab saya dulu pun sama Tapi sebenarnya dalam bisnes ni, bila you ada ilmu, you ada mentor yang boleh touch you, 80% kerja adalah kita sendiri yang nak kena lakukan untuk kita capai matlamat kita. Jadi ni tindakan kita perlu ada 80%. Saya masih ingat, ni untuk semua leader-leader yang ada Abang masih ingat waktu Abang nak fight untuk San Francisco 2005. Setahun selepas join MBA ni kan, 3 tahun maksudnya, 2 tahun betul-betul buat. Tahun yang kedua tu MBA announce pergi San Francisco. Best tak San Francisco? Best sebenarnya kan. Dan waktu tu memang fight lah, fight. Tapi bila sampai di bulan 6, bulan 7 tu tengok kan, mata ni jauh sangat. Sampai Ogos kan, kurang 3,250 poin ataupun 65,000 PV untuk layak ke San Francisco. Kalau 65,000 PV, sekarang berapa ratus ribu? Kali 4 lah lebih kurang. Kali dengan 4. 4. 250,000 kan? 250,000. Imagine dalam sebulan abang kena buat 250,000. Sebab apa tau, San Francisco ni kita nampak memang dah seronok, tapi mula rasa macam gayat sangat kan. Tapi bila Amway announce tahun tu, Amway ni pelik sikit, lagi 2 bulan nak pergi. Siapa yang qualified dia kata boleh layak untuk pergi Amway Eden Michigan, di HQ di Eden Michigan ni. Daripada San Francisco nak pergi Eden Michigan ni pun kena ambil flight juga. Lebih daripada 3 jam kan. Masa tu mula trigger kat kita punya mind, apa jadi pun saya nak kena pergi juga kat sini. Sebab kita nak tengok company. Betul tak? Kita dengar tapi tak pernah sampai kan. Dan apa yang saya buat waktu tu, dalam bulan Ogos tu, sebenarnya nak capai 65,000 PV ni bukan mudah. Kita nak buat 20,000 PV sebulan pun susah kan. Nak capai 21 pun susah. Tapi disebabkan momentum yang ada, alhamdulillah Abang Malaysia sampai 67,000 PV. Jadi, apa yang Abang nak cuma sampaikan kat sini kan, bagi anda yang dah fokus untuk Budapest, Vienna, mana matlamat anda ni? Dekat mana matlamat kita hari ni? Setakat sebulan tak capai tu, agak-agak kita ada peluang lagi tak? Ada. Jadi kenapa kita nak low down momentum kita untuk kita capai matlamat untuk Budapest dan juga Vienna, di mana SUDSC pun dah announce siapa-siapa yang qualified, kita akan bawa eccentric ke Switzerland dan juga Amsterdam. Nak pergi dah? Jadi kita kena fokus. Itu matlamat aku sekarang. Apa jadi pun kena buat kan. Sebab bukan kata tak boleh pergi, tapi anda nak pergi trip yang macam ni berpuluh ribu. Betul tak? Jadi ambil peluang betul-betul bagi yang nak qualified. Sebenarnya sekurang-kurangnya anda capai Budapest dan juga Vienna. Tanya upline anda, macam mana saya nak capai ni? Saya nak pergi kan? Balik ni anda tanya upline ataupun siapa yang bawa anda ke sini. Ini semua free of charge. Best tak? Bukan kena duit pun. Right? Dan hari ni kita kena faham daripada cerita yang Abang share tadi kan, sebenarnya hari ni bukan disebabkan speed ataupun berapa laju kita. Yang sebenarnya, macam mana kita nak bertahan dan kekal dalam perniagaan ni. Ini yang paling penting. Kalau anda laju sekalipun kan, dia terbabas sekali, ada aksiden, apa jadi? Dia parah. Habislah kan? Polu lah kan? Tapi sebenarnya kalau anda faham momentum ni sebenarnya, bila kita buat perniagaan ni,
Susah senang jatuh bangun tu, itu adalah proses yang kita kena lalui. Okey? Hadapi proses tu, jangan lari daripada proses yang macam tu. Sebab itu yang akan menyebabkan kita berjaya sebenarnya. Jadi hari ini kita kena ingat kenapa kita berada kat sini hari ini. Goal kita apa dia hari ini? Apa yang nak capai? Siapa yang nak 1,000 sebulan hari ini dalam minggu ini? Nak bermula dengan 1,000 sebulan, nak 3,000 sebulan, nak 5,000 sebulan kan? Anda ada dengar tadi kat belakang. Sebenarnya semuanya anda boleh capai bergantung kepada momentum yang ada pada diri anda. Jadi macam mana kita nak kekalkan momentum? Macam mana nak kekalkan? Yang pertama sekali, matlamat kena jelas. Tadi MC dah cakap dah kan? Bulan ni berapa persen yang nak capai? Mana matlamat ni, you kena bahagi kepada 3 selalunya. Jangka masa pendek, bulanan, jangka masa sederhana, 1 hingga 2 tahun daripada sekarang, dan 5 tahun, 3 hingga 5 tahun daripada sekarang, jangka masa panjang. Apa yang you nak sebenarnya dalam hidup ini? Right? Jadi anda kena declare apa matlamat ni. Bulan ni saya nak kurang 500-600 bulan. Jadi apa yang akan bantu anda. Yang kedua, sasarkan perkara yang boleh capai. Bukan cakap ini kan, saya masuk nak terus jadi diamond, nak terus jadi emerald. Tak. You kena bermula daripada bawah. Okay? Bermula daripada bawah, sekecil-kecil pin yang anda boleh dapat 3% ke 6% kan. Sebab itulah permulaan yang betul-betul unik sebenarnya. Kita belajar macam mana dapat bonus RM30 dengan dapat bonus RM30,000. Nampak tak? Jadi kita nak yang itu. Yang ketiga, ilmu mesti cukup. Datang belajar kelas, kuatkan semangat kan. Dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Sebab keluar saja kat pintu ni banyak yang negatif. Betul, hidup kita penuh dengan negatif. Kreatif, okey, ada inisiatif. Dan yang terpenting hari ini, kita kena lakukan penajaan. Bawa orang masuk dalam bisnes ni. Seberapa ramai yang boleh, sama ada dia nak buat bisnes atau tak buat bisnes, nak mula produk, tak penting. Yang penting anda kena lakukan penajaan. Semalam saya dapat satu cabaran daripada kita punya super mentor. Dia kata apa? Noah, bulan ni kita sponsor semua, seorang 20 orang, boleh tak? Semua leaders dapat cabaran yang sama tak? Dapat. Kakak kita nak sahut tak? Boleh tak kita sponsor 20 orang baru? Boleh. Jadi insyaAllah Barun, kita tengok siapa menang kali ni kan. 20 orang baru ni, siapa yang akan capai. Maknanya sebenarnya bila you sponsor 20 orang baru, business you mesti grow. Itu maksud dia sebenarnya. Kadang-kadang kita tersangkut dekat sekarang, momentum kita tak okey kan. You cuba masukkan balik new blood. Sebab dalam diri kita sendiri pun kan, cuba bayangkan, darah yang ada dalam diri kita ni adakah darah yang sama atau sentiasa bertukar? Sentiasa bertukar. Sel-sel dalam badan kita, kalau sel-sel ni, contoh saya umur 57 tahun, dia tak keluar, dia duduk kat situ 57 tahun, agak-agak saya boleh berdiri kat sini tak? Tak boleh. Nampak tak? Mana kita akan sakit apa semua kan. Jadi kalau kita cuma berharap kepada apa yang ada, tim yang ada sekarang, takkan dapat mengubah apa yang kita nak. Jadi you kena start, buka balik. Start balik macam mana you mula-mula buat bisnes MBA. Back to basic balik Dan seterusnya apa lagi penting, tip-tip yang nak kekalkan momentum ni. Pertama, promosi bulan ni kita dah tahu apa yang hebat kan. Start beli untuk kita promote, untuk kita gunakan sebagai tools, alat. Ini dulu zaman dah kalau masa mula buat bisnes, inilah yang selalunya kami buat. Hari ni dengar promotion, terus pergi shop masa tu, ambil produk, dah mula kita mula share dengan orang. Nampak tak? Itu yang kita buat dulu. Okay, jadual aktiviti kena ada, things to do, planner, aktiviti 5M ni berterusan kan. Dan yang paling penting, folio yang you ada tu sebenarnya semua ada dalam tu. Guna dan pakai untuk bisnes anda. Lakukan aktiviti setiap hari. Dan hari ini bukan masa untuk kita berehat. Betul tak? Kalau kita nak berehat, tunggulah kita capai diamond and above, you boleh rest. Sebab tu kadang-kadang anda tengok diamond, kejap ada, kejap tak ada kan. Sebab dia orang ni dah boleh buat pilihan, nak datang ke tak datang ke, nak buat ke tak buat, tak penting. Sebab bisnes tu dah ada dah. Okay? Jadi untuk anda yang first time, tahu tak macam mana nak dapatkan momentum? Yang paling senang sekali, datang kelas, datang HQ. Boleh tak? Setiap Isnin, Selasa, Rabu kita ada di HQ. Dan kalau setiap Rabu tu ada leadership daripada kita semua mentor baru dengan semua AD apa semua. You belajar kat sini cara macam mana nak mula buat bisnes. Kadang-kadang orang tanya tau, ni hari Rabu ni, ramai tak? ramai. Tak kerja ke dia orang ni? Ada yang kerja, ambil cuti. Ada yang ambil time off. Kan? Sebab dia nampak kepentingan tadi. Nak dapatkan momentum tu buat bisnes ni bukan senang. Tapi kalau you dapat daripada orang yang betul, kerja you mudah tak? Mudah. Jadi insyaAllah pada nak anda fokus supaya kita bawa ramai-ramai ke HQ. Boleh tak? Tengok sendiri macam mana orang berjaya buat. Right?
Jadi yang selain tu, contact upline, platinum ni semua biasa. Dan yang paling penting kan, kalau dulu setiap 25 hari bulan tu dah kena set goal untuk next month. Macam bulan ni, bulan November kan, 25 Oktober, team tu dah tahu dah bulan depan dia nak capai apa. Perancangan bukan buat 1 hari bulan, 25 hari bulan, seminggu sebelum kita masuk new month, bulan baru. Baru betul. Okey, jadi bila anda ada cara yang macam ni, insya-Allah anda akan mudah untuk bina perniagaan. Dan yang terpenting, declare kepada upline platinum diamond anda apa yang anda nak capai sebenarnya untuk jangka masa pendek anda atau sekurang-kurangnya jangka masa sederhana dulu. Okey? Dan seterusnya sentiasa excited kan. Kenapa kita selalu cakap selamat pagi, malam pun selamat pagi, petang pun selamat pagi. Orang MBA ni memang macam ni, tak ada petang, tak ada malam. Kenapa? Bagi semangat je. Sebab kita nak semangat. Betul tak? Jadi kita nak semangat. Bila pagi tu maknanya kita baru mula kan. Sentiasa ingat DY, kenapa buat MBA, dan usaha untuk capaikan matlamat harian, mingguan dan juga bulanan. Bagi anda yang baru lah, kalaulah anda nak capai 3%, contohnya kan, sekurang-kurangnya sehari contribute 10 PV je. 10 PV bukan banyak pun. Satu produk sehari pun you dah qualify sebagai 3%. Nampak tak? Jadi kita kena faham apa Albert Einstein dia cakap, stay away from negative people, they have a problem for every solution. Betul tak? Betul. Jadi ini yang kita kena tahu, bahawa negative people kat luar tu banyak. Dia tak akan bagi solusi pada kita, tapi dia akan bagi benda-benda yang negatif pada you, dan you akan tinggalkan bisnes ni. Dan selama itulah kita takkan dapat capai matlamat demi matlamat kita. Jadi yang terpenting, last kali, apa patut kita buat? Balik ni apa patut kita buat? Macam mana kita nak buat? Kita kena rujuk siapa? You kena rujuk mentor you. It's very very important. Kalau apa sahaja yang Abang Noor cakap tadi, yang last ni anda tak buat, memang anda takkan capai. Mungkin anda capai peringkat permulaan, pengakhirannya anda akan hilang. Sebab setiap mentor yang ada dalam tim anda ini, mereka dah melalui proses-proses jatuh bangun dalam bisnes ni. Dan kita nak juga rasa macam mana sakitnya jatuh. Betul tak? Kalau tak rasa sakitnya jatuh tu, kita takkan rasa nak bangun balik kan. Jadi maknanya you kena melalui proses ni dan sentiasa rujuk mentor. InsyaAllah Abang Noor yakin you will be the next diamond this winter dan juga next year. Ini paling yang serap daripada MC Nombor 13.